Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga baginda, sahabat baginda dan orang yang begitu baginda hingga akhir hayat. Syukur kepada Allah. Allah bukakan hati kita dan dada kita, kasih kepada Nabi dan rindukan kepada Nabi. Kerana Nabi ini semulia-mulia manusia dan semulia-mulia makhluk. Setiap hari kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanda apa tu? Tanda kita buktikan, kita zahirkan pada umat, kita zahirkan, kita cintakan kepada Nabi. Jadi kita hadir dalam majlis ilmu, boleh jadi Nabi bersama kita. Jadi apa? Nabi ni rindu pada umat yang akhir zaman, yang tak pernah tengok Nabi, yang tak pernah bersama Nabi. Kita akhir zaman. Jadi moga-moga kita ni di kalangan orang-orang yang kasih dan rindukan kepada Nabi. Moga-moga kita ni bersama Nabi di syurga nanti. Moga-moga kita ni bukan kita nak timbang saja amalan kita tu, Nabi tunggu kita. Mana dia pergi sirat? InsyaAllah Nabi bimbing kita lah. Nabi bimbing kita tu ke syurga Allah. Kita ni kena tanamlah jiwa kita ni supaya kita jumpa dengan Nabi. Akan tak? Maksudnya kita bermimpi berjumpa dengan Nabi. Allah nak jadi insan yang bermimpi jumpa dengan Nabi. Allah jadilah orang yang takwa, jadilah orang yang soleh, jadilah orang yang beramal banyak, orang yang beramal dengan sunnah-sunnah Rasulullah dan berselawat kepada Nabi, insyaAllah. Duduk saja ni kita pernah tak menangis mengingatkan Rasulullah? Ada tak? Waktu duduk saja menangis, mengingatkan Rasulullah dan cintakan Rasulullah. Nak jadi macam mana juga? Kita ni kena dekat, kita kena kenal Nabi itu lebih dekat tentang sirah dia, tentang perjalanan hidup Rasulullah, tentang dakwah Nabi, sehinggalah Nabi wafat. Nak jadikan kita tu orang kata apa? Nak dapat kita rindu dan kita kasih kepada Nabi. Yalah, kalau kita tak kenal, macam mana kita nak rasa? Kita tak dapat nak rasakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini firman Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kau Muhammad mempunyai budi pekerti yang luhur. Nabi punya pekerti yang luhur. Ini firman Allah. Jadi nikmat yang selepas Allah berikan nikmat Islam, iman, dan nikmat yang kedua ni adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Masyaallah. Dan nikmat kedua ni selain daripada nikmat iman Islam, nikmat kedua ni adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Kerana kita umat yang masuk syurga dulu. Allah hebat kan? Jadi maksudnya umat yang masuk syurga dulu ni dari umat-umat yang lain. Nabi Muhammad yang orang pertama masuk syurga. Di antara Nabi yang lain, Nabi itu orang yang pertama mengetuk pintu syurga. Jadi malaikat ni kalau kata bukan Nabi, dia tak buka. Sebab apa? Kecuali Nabi serta umat akhir zaman. Yang umat Nabi masuk dulu, di antaranya umat akhir zaman. Walaupun tadi umat Nabi dulu ni banyak buat amalan dan kita. Jadi kita ni masuk syurga awal ni bukan dengan amalan kita, bukan amalan kita yang banyak, yang kita megah dengan amalan kita. Tapi amalan kita jadi bertuah ni kerana kita ni umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pun Allah dia tengok dia nak mengaku. Dia tengok ya Allah, umat Nabi Muhammad dia beri ganjaran hebat. Padahal di antaranya satu kebajikan dia balas 10 pahala. Beza tak? Jadi nanti kata Nabi Musa, dia hendak juga ganjaran ni untuk umat dia. Tapi ganjaran ni hanya untuk umat Nabi Muhammad. Macam mana kita tak rasa cinta dengan Nabi? Maksudnya Allah kasih kepada Nabi ni banyak ganjaran untuk kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa pula buat satu pahala, dapat satu pahala kan? Nabi Musa pula nak juga lah ganjaran ni. Tapi Allah bagi pada umat Nabi Muhammad banyak kelebihan pada umat Nabi Muhammad ni. Allah kelebihan pada umat Nabi Muhammad. Allah ciptakan kolam.
Kolam ni adalah untuk menulis takdir. Allah tuliskan umat Nabi Adam, Nabi apa? Nabi Idris, Nabi Nuh dan Nabi yang lain-lain. Satu kebajikan, satu pahala. Berbeza dengan umat Nabi Muhammad. Satu kebajikan 10 ataupun gandaan pahala. Jadi orang kata apa? Kolam ni dia tulis habis dah tulis kan Nabi-Nabi yang lain. Maka Allah perintahkan para kolam, tuliskan satu lagi kolam yang baru untuk Nabi, untuk umat Nabi Muhammad. Hebatnya dia. Jadi Allah ni beradab dengan umat Nabi Muhammad. Apa dia kata? Allah beradab. Ditulisnya satu kebajikan tu diberi berganda-ganda pahala. Buat jahat, buat baik berganda-ganda pahala. Buat jahat pula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ghafurur rahim. Jadi kita yang dapat ganjaran ni seperti ini, kelebihan kerana apa? Kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad. Bukan banyak amalan dia, bukan dengan banyak amalan. Sembahyang kita ni sikit je. Sembahyang kita sikit je. Ada yang buat fardu je, tapi tak buat sunat. Umur kita singkat, tak sampai 1 tahun. Kata Nabi, umur umatku situna wa sab'una, 60 ke 70. Jadi keistimewaan masuk syurga dulu ni, dari umat-umat Nabi dulu ni, apa semua umat Nabi dulu banyak buat kebaikan. Ya Allah, umur pun panjang, sujud pun lama. Senang. Saya tak ingat tu, kalau salah minta maaf. Masa hadis saya mengatakan apabila dia sujud orang dulu ni, umat Nabi, tangan dia panjang. Tangan baju panjang sehingga dia tangan tu jadi pendek. Tangan baju lama. Tapi kita dianugerahkan masuk syurga dulu. Walaupun sujud kita ni sesaat kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa minit saja. Tapi kita umat Nabi Muhammad masuk syurga dulu. Betapa hebatnya Allah Ta'ala dianugerahkan ganjaran yang paling banyak untuk Nabi, untuk umat Nabi Muhammad. Renungkanlah macam mana kita tak kasih dan cintakan kepada Rasulullah. Kalau kita tak cinta kepada Rasulullah ni, tak ingat kepada Rasulullah, seolah macam lupa daratan. Kita baca Malaysia orang Nabi semua, kita ni orang yang lupa daratan. Sebab umat Nabi yang dulu pun nak juga ni, nak juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ni. Kita jangan lupa kepada Nabi, jangan sombong kepada Nabi. Sampai tak ada langsung untuk berselawat dengan Nabi, walaupun sekali dalam hidup kita. Tak ada orang memang betul-betul kepada daratan. Kalau sembahyang, puasa, ganjaran Lailatul Qadar, banyak mana Nabi minta kepada kita. Banyaklah ganjaran tu. Apabila Nabi nak pergi sembahyang subuh ni, Nabi selepas sembahyang subuh, Nabi orang kata dia menangis sampai bengkak mata. Nama sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Nabi kata, aku minta 3 benda kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala perlukan 2 benda sahaja. Satu lagi tu Allah tak perlukan. Nabi menangis. Tapi dia tak lupa untuk minta, untuk doa untuk umat. Apa Nabi minta? Jangan buat seksa ke atas umatku. Dari mana mungkin Nabi minta? Jangan tak turun hujan dan kemarau yang berlebihan ataupun banjir yang berlebihan. Ini Nabi minta dulu lagi. Bukan lagi. Itu maksudnya kita ni tak kenal ni semuanya doa Nabi Muhammad. Yang ketiga, Nabi minta apa? Umatku jangan berbala. Ini Nabi Allah tak bagi. Sebab Allah kata, umatku ni tak berbala. Berbala. Ya Allah kata apa? Tak boleh bagi ada sebab umatku ni lagu mana pun tetap berbala. Sebab itulah Nabi menangis. Maksudnya orang kata apa? Nabi ni tak pernah. Nabi ni tak pernah minta untuk diri. Untuk dirinya saja. Setiap malam dia minta untuk umatnya, dia ampunkan dosa kecil, dosa besar, dan dosa besar, dosa yang tak disedari dan disedari. Doa Nabi mustajab. Satu malam Aisyah ni, dia terdengar Rasulullah berdoa untuknya. Aisyah ni dia macam orang kata apa, seronok dia pun. Dia macam nak, orang kata apa, macam nak serobak. Maksudnya macam tu, seronoknya Aisyah ni apabila Nabi berdoa untuknya. Kata Rasulullah, ya Aisyah, aku bukan berdoa untuk apa? Untuk kamu dan untuk diriku. Aku tetap berdoa untuk umatku.
ampunkan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dari dulu lagi, dari dulu lagi, dari masa Rasulullah hidup. Macam mana kita tak rasa ingat dan cintakan kepada Rasulullah? Sebab Rasulullah minta ampun kepada kita. Dari dulu lagi kita tahu doa Nabi ni mustajab. Sebab itulah Aisyah ni lompat, dia tahu kata doa Nabi ni mustajab. Kita ni sambut keluarga Rasul. Orang yang paling bahagia ni adalah orang mukmin ni dalam menyambut kelahiran Nabi. Orang yang paling bahagia ni orang yang menyambut kelahiran Nabi. Pula hari bahagia Nabi pula, Nabi bertua dan bertemu dengan Allah pada malam Isra yang Mi'raj. Nabi boleh tengok Allah, boleh lihat Allah dan bercakap dengan Allah secara direct, bukan perantaraan dengan Jibril. Ini hari bahagia bagi Nabi. Tahulah kalau bukan Nabi ni, kan, kita mungkin tak kenal Allah. Mungkin kita tak kenal semacam mana nak sembahyang, nak bersuci dan sebagainya hukum Allah. Semoga kebajikan yang kita semua kebajikan yang kita buat ni naik kepada Rasulullah. Segala kebajikan kerana usaha Nabi sampaikan kita ni Islam. Kalau Nabi tak sampaikan kita Islam ni, macam mana nak jadi? Hubungan kita dengan Nabi ni lebih daripada nasab kita. Apa nasab tu? Keturunan darah. Keturunan darah. Ayah, mak, ibu, itu nasab. Jadi sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dia kata apa? Tidak sempurna iman kamu sehingga kamu ni menyayangi diriku ni lebih daripada mak dan ayah kamu. Maksudnya nasab kamu. Jadi kita hari ni cuma kita sayang kepada anak, nasab kita. Anak tidak, ibu kita. Kita bagi apa? Kita bagi hadiah ni, kita bagi makan benda yang elok-elok, kan? Kita bagi macam-macam sebab kita sayang kepada nasab kita. Tapi cuba kita muhasabah. Kita sayang kepada Rasulullah di hari Maulid Rasul ni. Ada tak kita bersalawat kepada Nabi? Alhamdulillah. Adakah kita memberi makan kepada orang mukmin? Ada tak? Maksudnya orang nak buat apa Maulid Rasul tu, kita sumbangkan. Sebab apa? Kita kasih akan Rasulullah. Sebab kita sayang dia tu lebih daripada nasab kita. Ini termasuk pada orang yang suka bagi makan kepada Maulid Rasul ni, termasuk orang tu sayang Rasulullah lebih daripada sayang nasab dia, keturunan dia. Jadi kita ni bangsa mana? Kita ni kalau terlupa kepada Nabi, kita dapat iman ni pun daripada Nabi. Bukan kita dapat direct daripada Allah Ta'ala. Kerana Nabi lah, kerana Nabi sampaikan Islam kepada kita. Jadi itu lagu sekadar ucapan yang tak seberapa daripada saya ni. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan Allah angkatkan darjat kita, Allah tambahkan pahala kita. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang tak sempurna itu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.